Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, Sam. Oh, Sam ada juga hari ni. Alright, apa khabar semua? Baik eh. Saya baru pulang daripada apa orang kata di negeri orang. Seminggu juga daripada sebelum raya, masa raya, raya korban hari tu. Lepas tu seminggu duduk KL, jumpa Sam, jumpa Zul dan ramai-ramai lagi trader berbincang masalah rakyat. Cih, masalah rakyat eh. Okey, jom kita mulakan dahulu kita punya sesi webinar pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, makan oden. Dekat Oasis tu ada Family Mart, bagus. Sedap makanan dia. Okey, hari ni market agak sepi sikit untuk US dan Kanada. Tetapi walaupun kekurangan likuiditi daripada normal, kita nampak GBP pada hari ini. Start dia hari ini dah ditekan dengan isu Brexit. Okey, dan tambah lauk lagi pada petang tadi. Data PMI untuk manufacturing tak silap. Manufacturing ke construction? Jom saya tengok. Jom kita lihat yang ini pada petang tadi. Manufacturing. Data manufacturing PMI pun drop. So kita dah lah isu Brexit dengan tekanan kepada dia punya PM dia, Theresa May. Dan kena pula data manufacturing drop. Okey, kita nampak kelemahan pada hari ini, kelemahan yang jelas untuk GBP. Okey, selagi isu ini tak selesai, rasanya memang tak akan selesai lagi untuk GBP. Untuk long sepanjang minggu ni saya memilih untuk tidak membeli GBP lah. Okey, kalau boleh stand aside untuk GBP kalau siapa-siapa yang berniat untuk buy. Okey. Siapa nak buy GBP tu hati-hati. Sebab dia sentimen dia dalam keadaan yang negatif lagi. Brexit dengan dia put proposal daripada Mei tak diterima. Okey. Itu je yang kita nampak kalau pada currency meter GBP paling lemah pada hari ini. Okey. Kekuatan kepada AUD, Euro dan USD. USD hari ni market dia close. Okey. Labor Day cuti. Sepatutnya kita sebagai trader menggunakan USD ni pun kena bercuti juga ni. Scalping GJ dan GA okey tak? Okey, tak ada masalah. Kalau kita punya planning untuk short term trade kita, okey, boleh gunakan dungan kalau tu lihat bila cerita pasal technical, scalping kita sebenarnya kita lebih kena tahu lebih banyak benda. Okey, dengar. Terutamanya feed yang apa orang kata breaking news itu yang kita kena alert. Sentiasa kena apa orang kata kena berjaga-jaga. Kalau kita scalping sebab kita masuk kemungkinan lot kita adalah tak sama dengan position trade. Kalau position trade mungkin menggunakan lot size yang agak kecil berbanding dengan short term trade. Sebab short term trade dia punya jarak stop loss dia punya jarak stop loss kemungkinan lebih kecil berbanding dengan position trade dan day trade. Okey, dengar. So kena berhati-hati dekat situ. Kalau nak scalping boleh pastikan pertama sekali kita tahu market type. Okey, market type. Jangan kita lawan daripada segi market type ataupun market structure. Seperti yang kita punya webinar dan Zuli punya webinar pun fokuskan bila part technical dia suruh fokuskan betul-betul dekat market structure ataupun market type. Okey, cerita technical itu dia yang pertama yang kita kena tahu. Okey, dengar? GJ manis juga Tetapi GA lah, GA hari ni kita nampak AUD paling kukuh dan GBP paling lemah. Kalau kita padankan GA memang memang beronok-ronok lah tu. Okay, jangan buat stand. Kita dah nampak GA tu turun. Janganlah duduk shock nak buy. Okay, seram tu. Jangan buat benda-benda yang berlawanan dengan arah lagi. Okay, kalau boleh kita follow je arah.
Mana arah tu, kita layan je. Okey? Haziq pelajar cemerlang masuk awal. Bagus. Oh, awal on time masuk 5 minit. AUD tak bagus ke? Untuk AUD, kalau pada hari ni data dia pagi tadi tak silap drop tau. Ni retail sale punya data pun kita nampak kelemahan, tetapi kita nampak pada hari ini adalah AUD yang paling kukuh. Okey. Dan AUD punya sentimen pada ketika ini tak berapa cantik sebenarnya. Kalau dia duduk di antara apa orang kata, sentimen tengah tak cantik dan AUD kukuh. Tu memberi petanda apa tu? Okey. Faham? Sentimen sekarang tengah dalam keadaan Brexit lah, trade war, NAFTA. Okey, kita dah nampak cerita dia apa. Gambaran besar dia adalah keadaan yang negatif. Tetapi AUD mengukuh pada ketika ini. Okey, kita nampak kat situ. Ada peluang. Bila dia naik tu, saya gembira juga AUD mengukuh. Saya boleh cari peluang untuk short dia AUD dan dipadankan dengan yang kukuh dia retrace. Okey. Kalau pada saya ikutkan kepada market structure, AUD masih lagi dalam keadaan downtrend. Okey Aziz dia masih lagi dalam keadaan downtrend, so saya lebih cenderung lebih berminat untuk short dia. Ketika dia sampai di paras resistant, kita lihat price action, barulah kita membuat tindakan. Okey. Ingat kalau kita cerita pasal technical, selain daripada market type, satu lagi adalah price action. Ingat rule kita yang kita dah tekankan sejak 2 menjak ni, cerita pasal webinar dia, tajuk utama dia mesti dengan rule. Nak buy pastikan di bull candle, nak sell pastikan di bear candle. Bermaksud apa? Kita trade betul-betul dah kita pasti harga dah nak turun baru kita masuk sell. Ataupun harga dah nak naik baru kita masuk buy. Okey, faham itu dia. Dan pada minggu ni kalau kita lihat kepada economic calendar, banyak cerita data-data yang menarik rilis. Antaranya GBP punya PMI esok ada construction dan hari Rabu ada services. Okey? Hari ni Kanada dan US cuti. Low volume sedikit berbanding biasa. Pada pukul 12.30 pada hari esok ada RBA punya rate statement. Kita nak lihat adakah konsisten melemah dia punya statement tu. Apa dia kata? Hawkish, dia punya satu lagi dovish. Okey? Adakah konsisten dovish dia punya statement? Kalau dovish, kita akan cari peluang untuk short AUD. Okey? Lihat tu. Sebelum ni kita nampak dia punya governor dia dah memberi hint kelemahan AUD membantu kepada ekonomi dia. So dia lebih suka kalau AUD lemah. Itu yang kita nampak AUD makin menurun. Salah satunya sebab daripada dia punya governor sendiri yang memberi statement sedemikian. Okey, dan kita nak lihat adakah konsisten dovish untuk AUD pada hari esok. Okey, ni siapa dia punya ni? Nama dia low ni akan berucap pada pukul 5.30 petang. Okey, dan ada construction PMI. Antara tiga PMI, mana yang memberi apa dia kata kesan kalau pada currency yang memberi kesan lagi banyak? Services yang pertama, kedua adalah tadi manufacturing dan yang ketiga adalah construction. Okey, itu dia antara ranking kalau kita nak kaitkan dengan currency. Mana yang memberi impact yang lebih banyak. Okey? Dan pada pukul 10 malam esok, kita ada ISM Manufacturing PMI. Ini adalah data-data yang kalau kita ikut Zuli punya webinar, adalah soft data untuk kita lihat sebelum kita form hard data. Okey, sebelum keluarnya hard data, keluar dulu soft data ni. Survey-survey ni nak lihat adakah data ataupun ekonomi dalam keadaan baik ataupun tak baik. Okey, faham ini dia. Kalau kita follow Zuli punya webinar, kita akan dapat lebih jelas apa maksud-maksud tersirat daripada PMI ni. Okey, jangan tinggalkan Zuli punya webinar. Technical, Zuli punya webinar tu besar.
Okey, dia punya skop dia lebih besar. Banyak cerita yang Zuli selalu share. Okey, pada hari Rabu kita ada data GDP. Kita nampak drop lagi data dia. Okey, kita lihat dahulu, tekan folder ni. Kebiasaannya data dia macam mana? Kita lihat macam bercampur-campur dia punya ni. Kalau dia revise down 0.9, 0.7, okey drop. Yang ini dia menaik. Okey, yang ini menurun. Ada sekali dia yang tak ikut dia punya apa orang kata forecast, dia lebih pada forecast. Yang ini previous lebih tinggi, dia forecast rendah dan data keluar lebih tinggi daripada forecast. Sekali je yang lain semua sekali ikut. Contohnya previous lebih tinggi dan dia punya forecast lebih rendah, dia turun lagi rendah. So kita lihat apa kebiasaan data keluar. So kita boleh jangkakan apa probability untuk hari Rabu ni. Kita nampak kemungkinan besar adalah data dia kalau turun lebih rendah daripada 0.7, 0.8, kita akan nampak kelemahan untuk AUD pada pukul 9.30 hari Rabu nanti. Dan sila lihat pada pukul 9.45 ni pun ada data untuk China. Dia akan efek kepada AUD juga. Caixin Services PMI. Okey. Pada 4.30 hari Rabu kita ada Services PMI. Itu antara data yang high impact data lah pada hari Rabu nanti. Okey, pada Rabu kita ada Kanada punya overnight rates ni ada interest rate announcement pada pukul 10 hari Rabu. Okey, kita lihat, kita nampaklah pada esok pun AUD dia kekalkan rate. Tapi kita nak lihat statement dia. Adakah konsisten? Kalau dovish lagi pada hari esok. Okey, itu yang kita nak lihat. Kalau lagi dovish, kita kenakan dengan kita punya technical. Okey, kalau technical kita memang kata tengah downtrend, kita cari peluang untuk sell, kita boleh follow dia. Okey Dan pada minggu ni, hari Jumaat, jangan terlupalah kita ada NFP punya data, okey? Hari Jumaat, mana hari Jumaat? Ni dia. Ada 3 data yang dilihat. Pertama adalah average hourly earning, NFP dan unemployment rate. Okey, ada 3 data yang rilis pada hari Jumaat ni. Okey. Data dia dilihat semakin menaik. Okey, kalau kita nampak dia makin kukuh dan average earning tak drop, kita nampak USD semakin kukuh lah. Semakin kuat. Okey? Dah. Cukuplah tu. Untuk sesi bunga-bunga dulu Untuk lihat kepada apa orang kata currency strength, saya menggunakan Finviz. Lebih mudah. Satu-satu currency dia tunjukkan. Dia tunjukkan, okey? Okey Pertama yang ini ada single currency, itu dia yang banyak membantu saya punya technical lah. Saya padankan antara yang lemah dan kuat. Lepas tu dah padankan kuat lemah, kita tengok pada technical kita. Kena tak? Kena tak dengan market structure ataupun market type? Kalau kena baru saya masuk. Okey? Contoh Euro NZD cantik kalau siapa yang dapat yang lihat ada market structure untuk long Euro New Zealand, Euro kuat, New Zealand pun antara yang lemah. Okey? Itu dia. Okey, faham ni 3 yang kuat. Tapi USD hari ni close, so kita market pada pukul 9.30 ni pun kita tak ada nampak apa-apa pergerakan sangatlah. Tapi boleh kita lihat nanti apa yang ada pada hari ni. Okey, jom kita masuk kita punya webinar. Sokongan dan rintangan 2. Apa benda 2? Satu yang mana? Satu pada hari Rabu minggu lepas. Okey, yang satu tu cerita dia pasal macam mana kita nak tahu yang support bahagian bawah dan resistance bahagian atas. Yang itu itu dia. Main lukis-lukis. Kat mana kawasan support, kat mana kawasan resistance. Okey. Hari ini kita nak belajar macam mana menggunakan Fibonacci. Okey, menggunakan Fibonacci yang ada extension tu. Faham
Sebelum ni kan ada satu Fibonacci retracement dan extension kan. Dia punya extension tu macam mana kita nak gunakan dia. Tools-tools yang ada dalam MT4. Okey. Jom kita bergembira. Okey, sebelum tu saya baca dahulu disclaimer. Risiko pelaburan dagangan mata wang secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang mata wang sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan keuangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan mata wang dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Okey, kita punya siri webinar yang ini saya dah tak ingat yang ke berapa ni. Ke-15 kot. Okey, hari apa? Hari Isnin. Ke-15, rasanya yang ke-15. Okey. Kita dah banyak, dah hampir 3 suku dah habis. Lagi 5 dia webinar kita. Lepas tu kita akan start balik webinar nombor 1. Nanti saya nak request dekat si Trippedia ni untuk ada lagi satu set webinar sebab ini kita dah repeat kali ni dah masuk kali ketiga kot. Tapi untuk yang baru seronok ah. Tapi kalau yang rakan-rakan yang dah lama untuk konten dia memang berulang-ulang. Sampai bijak. Dia orang cakap sampai bijak. Sampai boleh buka kelas kata. Okey, dia punya ulang. Cuma yang menariknya adalah kita buat kita punya trade idea ketika live market. Market tengah open, kita cerita apa potential ataupun trade idea yang menarik-menarik yang boleh kita ambil. Okey? Jom, yang ini siri webinar yang kita dah cover. Pertama sekali adalah market type. Itu yang paling penting untuk kita tahu trending ataupun ranging. Itu kita nak kenal pasti market structure. Adakah market tengah buat downtrend? Kalau downtrend kita nak tekan button apa je yang available. Okey? Itu button downtrend kita hanya available button sell. Ketika uptrend kita available hanya button buy. Ketika ranging ataupun sideways, kat situlah kita boleh apply apa technical ataupun strategi yang duduk buy dekat bawah, sell dekat atas ketika market tengah ranging. Okey? Dan kita ada belajar lagi sebeberapa macam mana technical untuk entry. Salah satunya adalah reversal dan continuation pattern. Berdasarkan pattern dan kita menggunakan moving average. Ada yang menggunakan crossing moving average. Itu pun diajar oleh Tradepedia. So kita pilih mana technical yang selesa dengan kita. Dan satu lagi MACD. MACD agak simple penggunaan dia. Okey, dan ada oscillator ataupun momentum indicator yang kita dah cover. IMI, RSI, ROC dan stochastic. Okey, dia oscillator punya indicator. Okey. Dan pada minggu lepas kita dah cover ADX pada hari Isnin kalau tak silap. Okey, ADX dan parabolic SAR. Itu antara yang menarik. Antara sistem ataupun indikator yang saya gunakan. Salah satunya ADX. Dalam salah satu sistem saya, ADX ada saya gunakan. Okey, dan support dan and resistance merupakan old school punya technical. Okey, cara yang diguna pakai sejak dahulu-dahulu purba kala pun sehingga sekarang masih diguna pakai. Dan saya pun masih menggunakan support dan resistance. Agak mudah. Dan satu lagi, pivot. Pivot saya gunakan lebih untuk mengurus. Okey, tak payah susah-susah. Kita nak uruskan, saya lebih cenderung siapa day trade ataupun short term trade. Saya menggunakan pivot. Okey, di grup CTFX Market Discussion saya ada share. Zuli pun ada share. Pivot punya indikator. Boleh ambil dengan gembira kat situ. Okey, gunakanlah dengan gembira. Ada level-level dia. Dia berdasarkan harga semalam. Okey, daily punya open, high, low, close semalam. Dia buat calculation. So, dapatlah figure-figure tu semua. Okey, gunakanlah pivot. Saya gunakan pivot untuk mengurus. Okey, jom kita teruskan. Keajaiban Fibonacci. Apa benda ni Fibonacci? Siapa first time kat sini dengar perkataan Fibonacci ni? Siapa?
Ada, tulis saya sikit siapa yang baru first time dengar Fibonacci ni. Sam, tak payah acah-acah Sam. Okey. Apa itu Fibo? Okey. Ada siapa? Ada siapa yang baru kenal Fibo tu? Ada. Itu merupakan salah satu tools yang ada di dalam MT4. Fibo tu orang. Mandai lah Sam, okey. Jom kita lihat siapa dia punya apa ni orang kata? Dia punya pencipta ni. Ni dia. Tengok muka dia handsome kan? Nama dia Leonardo of Pisa ataupun Leonardo Pisano. Okey? Dia merupakan orang pertama memperkenalkan sistem angka di Eropah. Okey? Dia lah pencipta dia. Pernah dengar tapi tak faham cara guna. Tak faham cara penggunaan. Banyak version penggunaan Fibo ni sebenarnya, Dungat. Okey? Saya tunjukkan cara yang lebih ikut Trapedia punya cara lah. Cara ikut buku. Macam mana ikut buku punya cara dia simple. Tetapi kita trader di Malaysia, dia dah masukkan Fibonacci yang kita guna biasa-biasa tu kepada strategi teknik dia. Okey, saya akan tunjukkan macam mana cara ikut buku punya. Macam mana cara ikut buku ataupun cara ajaran Tradepedia ni. Okey, jom kita teruskan. Okey, ada masalah yang sebab apa ada masalah adalah berapa ada masalah dia tentang macam inilah. Berapa pasangan arnab dilahirkan oleh satu pasangan dalam satu tahun. Dia nak kira arnab. Berapa banyak, berapa ekor yang lahir. Mula dia ada 2 ekor. Lepas tu beranak, lepas sebulan lagi keluar lagi berapa ekor. Tu yang dia nak buat kiraan. Kemungkinan berapa ekor sampai setahun akan arnab tu membiak. Okey, dia buat dia punya cerita. Dia kira arnab tu. Kalau ganjil, AU buy. Sam? Okey. Ni Fibonacci adalah series of number. Macam mana permulaan dia, permainan dia. Okey, 1. Memula kosong daripada kosong. Kosong campur 1 dapat berapa? Ni 0 campur 1 dapat 1. 1 campur 1 dapat 2. 2 campur 1 dapat 3. 3 campur 2 dapat 5. Dan 8 campur 5, 13. Sampailah seterusnya. Dia daripada sequence of number. Okey. Yang menarik dan unik dia adalah bila kita bahagikan nombor yang kecil kepada nombor yang besar dalam sequence ni, kita akan dapat satu figure yang sama sahaja. Tu. Dapat nilai-nilai yang ada dalam Fibo retracement. Dalam nilai Fibo kita tu. Kalau dekat apa orang kata, kalau kita dekat MT4 tu kan ada Fibo retracement kan. Figure-figure tu keluarlah nombor-nombor ni. 0.618, okey. Ada 0. Berapa? 23 berapa? 234 dah terlupa dah nombor dia. Okey. 61.8, 38.2, itu nombor-nombor yang akan keluar. Okey. Tu 23.6. 23.4 tak, 23.6. Okey, ini nombor dia. Kalau kita bahagikan yang kecil bahagi yang besar, kita akan dapat nombor ni, tak akan lari. Try lah main tekan-tekan. Okey, kita akan dapatlah nombor-nombor ni. Okey. Dan satu lagi, bila kita bahagikan nombor yang besar bahagi yang kecil pula. Itulah kita dapat level extension. Kalau kita gunakan Fibo retracement tu, extension punya numbers dapat dekat sini pula. 1.618, 2.618, 4.236, okey. Dapatlah nombor-nombor tu. Inilah kita panggil dia golden ratio. Okey? Faham Sam, AU tak sedap aja. Cari apa lain. Padankan. AUD tengah kukuh tu, seronok juga. Padankan yang lain lah. Hari ni tak cantik kalau kita padankan yang aktif lagi apa? GBP ke? Okay. Tu best. Euro best. Okay. Dia panggil golden ratio tadi Tunggu Fibo bagi signal. Okay. Sekejap lagi kita tengok apa ada. Kalau ada hint-hint yang tercantik untuk Fibo, kita share.
Okey, lain kali siapa yang ada ni bolehlah tengok-tengok pair apa yang available untuk kita try gunakan Fibo. Okey? Ini kita panggil apa? Pi. Inilah dapat 0.618 tu, okey? Tu nombor-nombor golden ratio dia. Okey, jom teruskan lagi. Pi, alam semula jadi. Bila kita tengok bentuk tu cantik, kemungkinan adalah ratio yang apa orang kata golden ratio digunakan di situ. Okey, contohnya macam bunga apa ni? Bunga matahari bunga ni siput khinzir ni. Siput pun antara yang ni bukan siput. Okey antara golden ratio dia. Dia cantik. Okey? Oh, daisy. Betul. Ni bunga apa ni? Saya pun tak tahu. Apa benda yang cantik itu adalah ada golden ratio. Kalau kita tengok nampak macam something wrong, tak lawa dia, itu kemungkinan tak menggunakan ratio yang cantik. Apple punya logo pun gunakan tu Sam gunakan golden ratio. Okey, ni apa planet, ni rama-rama. Okey. Okey. Ini apa benda ni? Cengkerang. Apa ni? Ke batu batu kat laut tu apa? Batu karang. Ni peta dunia. Okey, bukan. Ni apa ni? Putih beliung ni. Itu antara yang cantik-cantik semua sekali kemungkinan ada golden ratio dia tersendiri. Air punya titik pun kita nampak macam power dia itu adalah golden ratio juga. Ratio yang tepat, ratio yang paling apa orang kata paling cantik lah. Dan kita nak gunakan di dalam kita punya trading. Piramid. Ni saya tak tahu apa benda, siapa tahu ni? Okay. Dia perfect punya ratio. Itu kita nampak, cantik. Okay, Apple punya logo. Siapa pengguna Apple dalam ni? Saya dulu guna Apple, try kat Samsung. Rasa nak tukar balik ke Apple. Okay, tak selesa guna Android. Nak kembali kepada ke pangkal jalan. Nak gunakan Apple juga. Okay, tu dia. Ni kat alam semesta pun ada. Boleh pula tersilap langkah. Macam mana boleh terjebak? Tengok review apa ni orang kata, Samsung sekarang yang apa tu S9 Plus tu nombor 1 rating. Nak beli Apple ke nak beli Samsung? Last pergi beli Samsung. Menyesal seumur hidup. Tak apa, nanti keluar Apple baru tukar. Ni pakai je lah halang-halang dah terbeli. Okey, ni alam semesta, okey? Alam semesta pun ada menggunakan perfect ratio juga, golden ratio. Okey, badan manusia menggunakan ratio yang cantik. Okey. Manusia, muka manusia. DNA pun ada dia punya pi, nilai pi. Okey, jom. Kita nak gunakan dalam trading. Macam mana kita nak gunakan dalam trading? Okey, yang pertama adalah sebelum ni kita dah belajar tentang support dan resistance. Yang ini kita nak gunakan Fibo retracement tapi kita nak gunakan extension dia. Okey, sampai mana price tu akan kita jangkakan dia akan pergi? Akan sampai. Price tu akan pergi sampai mana? Contoh macam ni. Okey price bergerak dalam bentuk daripada 10 ke 20 turun balik ke 10. Okey, naik balik ke 20. Dan kita membuat entry di tengah-tengah ni. Di X ni. Okey, kita entry buy. Okey, kita dah tekan buy di situ dan kita nak jangkakan ke manalah price ni akan pergi. Itu dia kita nak jangkakan ke mana price ni akan pergi. So kita akan gunakan Fibonacci retracement tapi bahagian extension dia. Okey, faham ini dia. Kita konon dia entry di sini. Okey, sekarang kita nak jangkakan sampai mana dia akan berhenti ataupun target dia dekat mana. Okey, di situ 161.8 ataupun 2.61 ataupun 4.236. Okey? Itu dia. Dia kita nak target dekat mana kita punya projection. Itulah yang kita akan belajar pada hari ini. Macam mana penggunaan Fibo retracement tapi bahagian extension dia. Okey? Jom. Pertama adalah penggunaan Fibo retracement. Jom kita lihat kepada chart lah.
Okey. Ni apa benda ni? Gold. Okey, kita lihat mana. Okey, kita lihat GJ lah. Okey. Pertama, kita nak lihat adalah retracement. Okey. Bila cerita retracement, macam mana sebelum ni, sebelum saya ajar, sebelum saya share, saya nak tanya dulu. Macam mana korang guna Fibo retracement? Macam mana korang tarik? Okey. Macam mana korang tarik daripada button? Ni ada T4, T3 ni. Macam mana korang tarik Fibo retracement? Daripada mana ke mana? Siapa nak share? Tinggi ke rendah? Okey, kita ada numbers tu. Okey, nampak? Saya zoom sikit lah. Okey. Daripada mana ke mana selalunya? Kiri ke kanan. Okey, Aziz. Swing high to swing low. Hanif Awang. Okey, swing high to swing low. Alright. Daripada high mana? T2 ke B2 ke, Hanif? Kiri ke kanan. Okey, daripada kiri ke kanan. Okey. T4 ke? T4 mana T4? Okey, T4 sini. Ke B1. Alright. Daripada T4 ke B1. Okey, nampak? Ada banyak version kan? Okey, ada yang share T4 ke B3. Okey, itu T3 ke B2. T3 kat mana sini? Ke B2. Okey. T2 ke B1. Alright. Okey. Untuk buy ke atas. Untuk buy ke atas, Irwan, macam mana? Untuk buy ke atas. Tarik dia. Cara tarik dia. Untuk buy ke atas tarik. Okey. Betul. Betul tu. Daripada kiri ke kanan kalau untuk buy untuk cari retracement. Okey, B2 ke T1. B2 ke T1 daripada kiri ke kanan untuk cari peluang untuk buy. Okey. Okey, jom. Dah tengok banyak version dah. Okey, yang pertama, yang menarik adalah Hanif Awang. Tak salah Hanif Hanif tarik daripada T4 ke B1. Tetapi apa yang Tradepedia sharekan kepada saya sebelum tu tarik macam itu juga. Daripada T4 tarik ke B1, lepas tu saya nak tarik, nak tengok retrace dia ke mana. Okey? Boleh tarik macam itu. Tetapi kalau dia jadi macam gini dia jadi macam gini, dia turun dan dia naik balik ke sini. Macam gini, dah tak signifikan. Okey, Anip? Dah tak signifikan. Kalau contohnya kita tarik Fibo retracement daripada kiri daripada T4 ni ke B1 sini. Okey, kalau dia dah membuat bentuk macam gini, wave baru, dah tak signifikan kita punya apa benda ni. Kita punya Fibo retracement kita dah tak pakai, dah tak boleh pakai. Kalau dia dah membuat begini-begini dah jadi wave gini. Okey, dan cara yang Tradepedia share ataupun Tradepedia ajar, nama dia Fibo retracement. So kita akan cari retracement. Ingat, kita akan cari retracement berdasarkan single wave. Okey, rakan-rakan dapat? Single wave bermaksud macam mana? Okey, yang Anif cakap kita tarik dari sini. Okey, itu tak ada masalah. Itu betul. Kalau kita press sampai ke 23.8, dia terus turun. Okey, itu tak ada masalah. Tetapi kalau kita tunggu dia naik sampai 61.8, dia dah buat macam gini, dah tak signifikan. Okey, dah tak cantik. Okey, Anif Itu yang Tradepedia ajarlah saya sampaikan. Okey. Cara yang dia ajar, cara menggunakan Fibo retracement yang ikut buku adalah berdasarkan single wave. Bermaksud apa? Yang rakan-rakan kita ni share. T3 ke B2, T4 ke B3. Itu dia. Contoh. T3 ke B2. Daripada T3, ingat tarik yang dulu ke yang terbaru. T3 dengan B2, siapa dulu? T3 dengan B2, siapa dulu? T3 kan? Okey. So kita tarik daripada T3 daripada kiri ke kanan. Okey, daripada T3 ke B2 sini. Okey, dapat? Dan apa yang dia punya signifikan ni, retracement ni? Okey, contoh macam ni. Kita dah nampak, T3 turun. Okey, lepas tu dia naik. Masa naik tu kita nak tahu dia landing sampai mana. Yang itulah kita nak tahu. Itulah kegunaan Fibo retracement. Contohnya kita dah tunggu sampai sini kan. Kemungkinan price nak naik sampai 50 lah. So kita tunggulah. Price naik sampai 50, kita tunggu
price action. Ingat price action yang kita belajar sebelum ni? Macam mana? Tunggu CRS, markingkan. Kalau CRS tu sebelum tu seingat sebelum keluar CRS kebanyakan akan keluar solid candle. Okey, contohlah yang ini. Okey, yang ini kita nampak pin bar 1 2. Sebelah dia ada keluar solid candle yang ke macam ini. Yang hijau ni Alamak, bergerak pula. Ni. So kita akan markingkan dia punya 50% daripada body yang sini. Okey. 50%. Baru boleh. Okey. Daripada body yang ni hijau ni. So kita markingkan 50%, keluar pin bar, dia dah close bawah, markingkan shadow dia. Ingat sell di bear candle. Tunggu dia lepas itu baru kita sell. Ikut itu. Price action seriously banyak membantu daripada kita punya performance untuk winning rate. Dia lebih meningkat berbanding kita main teka-teka. Keluar pin bar kita terus sell. Keluar CRS terus buy. Okey? Itu kurang sikit. Biar kita buat benda tu dah jelas. Okey? Okey Riz. Waalaikumsalam. Okey, itu dia penggunaan Fibo retracement yang pertama. Okey, kita kegunaan dia untuk mencari retrace. Yang ini cantik sebab betul-betul dia membuat price action ataupun keluar CRS di level berapa? 50. Okey, kita tarik daripada kiri ke kanan dan kita tunggu price retrace di sini. Okey, dapat rakan-rakan? Dapat? Dapat Okey, cantik. Itu dia. Ini kita nak tunggu daripada T3B2 ni, wave ni sebanyak mana dia nak retrace. Okey Irwan, tarik daripada shadow. Tarik pada shadow T3 ni paling ujung sampai ke B2 paling ujung sini. Okey, daripada kiri ke kanan. Siapa dulu? Tarik ke yang dulu kepada yang latest. Okey Irwan? Okey, cantik. Okey, sekarang kita konon-konon je. Konon-konon kita ada entry di sini. Okey, kita dah markingkan. Ingat price action okey. Ni saya tunjuk di daily candle kalau nak gunakan saya recommend di entry time frame. Kalau kita nak entry lah. Ini siapa-siapa yang saya share ni dia position trade. Siapa nak position trade boleh gunakan di time frame yang besar. Kalau contohnya nak menggunakan di entry time frame untuk day trade ataupun short term trade, kita boleh gunakan di H1 ke bawah. Okey, di lower time frame. Try dari T2 ke B1, T2 ke B1. Okey, ada okey, kejap ini nak tunjuk contoh macam mana kita nak sekejap lagi kita nak belajar extension. Sekarang ni dah tunjukkan yang masa depan ni. Kalau sekejap lagi kita tunjuk yang sudah T2 ke B1 ni, itu current punya sekarang kemungkinan besar kita boleh bolehlah usah-usah juga. Okey, pandai Hanif. Dia terus nak tengok yang latest. Okey, yang ini saya nak tunjukkan yang sebelum ni wave sebelum ni. Dia retrace, okey, dah naik sampai T2 dan sampai 50% dia retrace. Okey. Kiranya Fibo retracement ni bantu kita untuk tahu ke mana arah market. Betul. Dia membantu, bukannya 100% apa ni price kena ikut kita punya tarikan tu. Okey. Dia bukannya 100% dia ikut apa yang kita tarik, tetapi kebanyakan apa ni kata kita berdasarkan probability. Kemungkinan besar dia akan sampai sini baru dia akan turun kembali follow arah. Okey Aris okey, sekarang kita nak cerita ni extension pula. Okey, dah sekarang dah retracement dah selesai. Siapa ada soalan untuk retracement? Ada soalan untuk retracement? Macam mana kita nak tahu bila retracement tu sudah tak valid? Adakah bila melebihi 100? Betul. Betul Anip, betul. Sebenarnya kalau si Tradepedia ni dia share bila price melepasi 66, kita tambah satu lagi level. Okey. Ni tambah add 0.66. 0.66. Okey. Ni kita letak 66%. Okey, 66% dolar. Okey. Tekan okey ke sini. Okey. Sini. Level 66 di sini adalah maksimum.
maximum retracement kalau mengikut Tradepedia lah. Mengikut Tradepedia dia kata sampai 66 ni kalau price berlepasi 66 kemungkinan besar dia nak sampai bertukar trend tu tinggi. Okey. Ni ni. Kalau saya tunggu pun memang dekat 100 ni untuk dia betul-betul tukar. Saya kurang faham macam mana kita nak teka dekat mana price nak reverse ke dia atas luck. Okey, atas luck berdosa besar juga kalau kita nak main luck-luck. Okey, macam ni. Kita berdasarkan probability ni Haris kita tarik, kita tahu keseluruhan structure. Okey, kita nampak daripada sini dia dah menurun. Okey. Dah ada T4, B3, T3, B2. So kita tahu, ini dia dah membuat downtrend. Okey, Haris, itu pertama. So kita nak cakap, bila price ni akan sambung turun balik? Okey, bila price ni nak sambung turun balik? Mesti dia akan ada patah balik. Ni dia retracement ni kita panggil dia patah balik Dia patah balik sebelum dia sambung balik turun. Okey, kita nak tahu sampai mana dia retrace ataupun dia patah balik tu sampai mana. Itu yang kita menggunakan Fibo retracement ni. Kita tariklah dia. So bila kita dah dapat figure dia, level-level yang kita nak perhatikan adalah 38.2, 50 dan 61.8. Okey? Kita tunggu di situ. Dan kita kan dah belajar price action. Ingat yang candle tu, price action. Keluar candle doji ke, pin bar ke, engulfing dia. Itulah kita lihat di level-level sini. Okey, bukannya macam ini. Kebanyakan dulu saya muda-muda pun buat benda kurafat ni. Apa yang saya buat? Okey, dan dah tarik macam ini dah cantik, dah betul. Tetapi kita nampak price tengah naik ni, saya dah letak sell limit bergembira kat sini. Okey, dah puas sell limit kat sini. Belum ada confirmation lagi saya dah letak sell limit. Okey? Jangan buat benda-benda kurafat yang dulu-dulu muda-muda saya buat. Okey? Siapa yang buat lagi sekarang, insaf. Sini saya ajar mengucap macam mana. Okey, macam tu. Jangan buat lagi benda-benda yang belum pasti. Okey. Ini dah keluar pin bar, dah keluar CRS, dah memang confirm, dah keluar back candle. Markingkan dia punya lowest back candle ni. Okey, price dah keluar confirmation, barulah kita masuk sell. Nampak cerita price action pula sekarang. Okey Haris. Kejap. Hari ni tajuk ni esok ataupun lusa kita ada belajar price action nak sekali. Try datang. Datang. Okey, masuk webinar Esok dengan lusa tak silap. Tajuk candlestick balik. Itu kita bermain dengan price action. Okey? Itulah price action yang kita nak lihat. Siapa yang termiss price action, datang esok ataupun lusa. Saya pun tak ingat topik esok. Esok lusa untuk cerita pasal price action. Itu dia. Yang inilah di kawasan sini, di zone situlah kita nak lihat price action. Dah keluar hint untuk turun. Okey, barulah kita masuk. Bukannya kita price tengah naik ni, tengah gembira naik ni, kita dah letak sell limit daripada 38.2 sampai 61.8. Kalau dia turun, kita SS kat Facebook. Kalau tak, kita padam. Yang kita dah SS kat Facebook tu kita padam. Kalau dia terus naik. Okey? Jangan buat benda-benda yang tak confirm lagi. Di kawasan-kawasan 38.2, 50 dan 61.8. Itu adalah kawasan kita nak perhatikan. Adakah price akan membuat reversal di situ? Okey dah penat ni. Okey, jom kita sambung. Selepas kita dah entry di sini. Okey. Selepas kita plan nak entry di sini, okey, nak entry di kawasan ni. Okey, sekarang kita nak menggunakan projection. Okey, Fibo extension pula. Yang ini Fibo, yang ni kita delete. Okey? Dah delete. Sekarang kita nak jangkakan ke mana price akan landing ataupun price akan project dia sampai ke mana? Akan sampai ke mana? Okey? Jom, macam mana kita tarik? Ingat, rule dia tarik Fibo mesti daripada kiri ke kanan. So, kita tarik daripada mana? Sekarang, nak projectkan dia. Tarik daripada B2 ke T2. Okey? Tarik songsang. Songsang daripada arah trend kita. Ingat, trend kita downtrend. Kita tarik daripada kiri ke kanan, arah bertentangan. So, kita entry kat T2 sini. Okey, kita entry kat bawah sini. So, kita tarik daripada B2 ke T2. So, sekarang kita nampak dekat mana price akan sikit lagi dia nak sampai ke 161.8. Okey? Itu adalah target 1.
Okey, betul ke kalau contoh price dah jauh downtrend tapi kita baru dah entry, dia boleh membahayakan sebab takut price reverse. Okey, sebelum tu kita detailkan. Jauh downtrend tu berdasarkan time frame mana? Okey, Aris. Kalau contohnya kita lihat di sini. Kalau sini kita sebagai jauh downtrend tu okey. Betul. Kalau contohnya ni dah turun jauh lah. Okey. Kalau contohnya di sini belum jauh lagi. Kalau contoh kita lihat di time frame yang lebih kecil mungkin belum ada significant move lagi. Okey. Kalau macam ni kita boleh lihat tu lah. Okey, faham eh? So kita lihat di time frame mana? Untuk kita describe dia sebagai jauh. Kalau boleh, kalau price dah terlepas, jangan kita kejar price tu. Aris tunggulah price tu membuat price action lagi di support and resistance. Itu lagi cantik. Okey, sekarang kita dah tahu price pertama kita target dia di 161.8. Itu target satu kita. Dan target dua kita di mana? 261.8 dan target tiga kita di mana? 423, bawah sekali tu. 423.6. Itu adalah maksimum kita punya target. Okey? TP1 di sini. 161.8. Contoh siapa yang dah entry di kawasan sini, dekat mana dia target adalah di sini. Okey? Dah. Faham eh? Sekarang, jom kita lihat current punya Fibo. Okey. Okey. Siapa yang position trade ataupun swing trade? Okey. Boleh masuk siapa yang entry time frame di daily. Siapa di entry time frame? Dia sekarang di time frame daily. Boleh gunakan yang ini Saya akan share. Pertama adalah kita nak lihat Fibo retracement. Okey, tarik daripada T2 ke B1. Okey, kita tarik di sini. Price betul-betul sampai 61.8. Okey. Saya buang kejap yang 66 tu. Macam semak. Okey, buang. Okey. Ingat? Ni macam ni. 61.8. Price betul-betul dia sampai 61.8 dan dia membuat apa? Kita tunggu lihat apa yang keluar. Lihat ada satu solid candle di sini. Kita markingkan solid candle di sini. Okey. Dah markingkan solid candle di sini. Kita nampak. Alright. Ada satu close candle di bawah daripada marking kita tadi. Okey. Ni kita dah markingkan. So, kita markingkan di sini punya level. Okey. Sekarang price dah lepas belum? Kenapa markingkan dekat separuh candle? Sebab kita nak betul-betul tunggu confirmation. Okey, price dah tak ada momentum nak naik lagi. Okey, kita nak confirmkan price dah nak turun. Okey, Haris maksudnya dah melepasi separuh daripada candle sebelum ni. Kalau dia dah melepasi separuh, dia dah close separuh macam ini. Okey, kita dah assume price kemungkinan akan turun. Okey. Siapa yang entry di daily time frame? Dia boleh. Lot size ingat jaga. Siapa-siapa yang nak entry dah ambil peluang macam ini, berdosa pula buat ni. Okey ni. Kita dah markingkan body dia. Kita lihat price dah lepas. Kita markingkan shadow. Kita nampak spread pun dah lepas. Alright. Sekarang apa yang kita buat? Kita dah boleh tekan-tekan nak kat sini. Time frame kecil. Sebenarnya kalau boleh gunakan untuk entry, gunakan di lower time frame. Okey Aris? Gunakan di lower time frame sebagai contoh untuk siapa yang tak ada time frame lagi, time frame untuk entry saya rekomenkan H1. Okey? Saya rekomenkan H1 sebagai entry time frame dia. Okey rakan-rakan? Okey, sekarang kita dah nampak jelas dia dah close di bawah dia dah melepasi ni level ni. Kita dah markingkan semua sekali SOP daripada 1 sampai Z dah settle. Untuk entry. Belum lagi. Belum lagi. Satu lagi belum. Iaitu dekat mana kita nak letak stop loss dan TP. Okey, stop loss dan TP siapa nak share? Ada rakan-rakan kita nak share. Contoh kalau kita entry di bawah sini, dekat mana kita punya stop loss dan TP? Dungat ada.
Time frame M15 pun boleh, tak berdosa, tak ada masalah. Boleh kita entry di time frame M15. Okey, ada soalan? Okey. Stop loss pada T2. Wow. Okey, atas T2 tu punyalah jauh. Kalau di atas sini berapa pip ah? Kejap kira. Okey, kejap di atas sini kita lihat adalah 600 pip je. Okey. 600 pip je. Okey, letaklah atas T1. Saya pun akan selesa letak di atas sini. Okey. Di atas T1. Kawasan yang menggagalkan setup ni. Saya akan letakkan di T1. So, lot size macam mana? Siapa tak tahu kira lot size? Angkat tangan. Ni 260 pip. That's why saya suruh gunakan di lower time frame, di H1. Okay. Kalau siapa yang entry di daily, kena ready 260 pip. Stop loss. Okay. Tahu tak macam mana kita nak kira stop loss? Tekan baby pips calculator. Itu paling senang, paling mudah. Okay, dah? Dah dapat contoh kita nak entry di sini. Dekat mana kita nak letak kita punya take profit? Kita baru belajar tadi, projection. Tarik pada kiri ke kanan. Okay. Daripada kiri ke kanan. So, target satu kita di 161.8. Okay, saya punya sekarang simpan dekat 143.29 untuk stop loss. 4329. Atas sini saja. Okay. Tu pulang. Kalau kita ada di lower time frame, tak ada masalah. Tu yang saya preferkan di lower time frame untuk entry. Kalau kita entry di daily time frame, inilah dia punya rukun untuk letak stop loss. Okey? Letak di kawasan price yang kita rasakan tak sampai. Di mana? Okey, di atas sini. Dan yang kedua adalah price yang menggagalkan kita punya setup. Dekat mana? Dekat atas ni lah. So sini adalah tempat yang paling logik untuk kita letak stop loss. Okey, sekarang kita punya target kat mana? 161.8. Itu untuk target 1. Dan target 2 dekat mana? 261.8. Okey? Ini kalau berdasarkan Fibo retracement. Ingat, siapa yang position trade ataupun swing trade sahaja yang boleh hold position sampai ke sini. Okey, siapa yang day trade, follow type trader masing-masing. Okey? Faham Dapat? Ada soalan? Kita dah gunakan Fibo extension. Okey? Ada soalan? Ada? Ada soalan-soalan susah? Okey, kalau saya nak entry GJ dekat mana? Itulah soalan dia yang best. Okey Yang ini pertama, siapa yang ada type trader dia adalah position trade ataupun swing trade, dia boleh entry di sini tadi. Di atas ni kat sini. Okey. Extension tu lebih daripada 100, yang ni bawah sini. Retracement tu yang sini, nilai yang sebelah sini. Dia menggunakan sama punya level. Itu teknik. Okey Syafiq. Fibo yang tu teknik. Okey Muhammad Syafiq. Dia penggunaan Fibo dia ada nilai-nilai yang teknik tu sendiri bagi. Okey. Yang ini standard ikut buku punya. Macam mana cara ikut buku? Inilah dia. Macam mana nak gunakan Fibo extension dan Fibo retracement. Retracement yang ini, yang dalam ni. 23, 38, 50, 61.8. Extension atas 100. 161, 261, 423. Okey? Sekarang saya nak sharekan macam mana kalau saya entry. Saya pertama akan tukar kepada H1. Saya akan entry di H1. Di H1 lah. Okey? Di entry time frame di H1. Okey, pertama apa yang saya cari adalah kawasan support dan resistance. Di mana? Okey. Kawasan support dan resistance. Itu yang pertama. Okey? Kalau contoh saya tak ada Abramis, kiranya tarik Fibo retracement tu dari atas candle sampai dekat shadow yang bawah. Betul? Betul lah Haris tarik daripada atas sampai ke bawah. Okey, tadi sambung tadi. Saya akan cari support dan resistance. Saya akan pertama akan lihat market type. Apakah market type sekarang? Apa market structure sekarang? Okey, market structure saya akan lihat di daily. Dia menunjukkan apa? Downtrend.
Okey, sekarang saya akan cari peluang untuk short saja. Short di mana? Okey short di mana? Di level support dan resistance. Okey, support resistance saya di mana? Saya akan gunakan ini Renko chart saya akan gunakan. Okey. Siapa nak gunakan, nak tiru, mudah. Ini salah satu cara yang saya gunakan untuk mencari support dan resistance. Mudah saja. Forex, tadi apa? GBP, JPY. Okey, GBP, JPY. Okey, kita tukar kepada Renko chart. Aha. Okey, kita buang kejap. Aha, ni dia Ni level-level yang saya nak marking Pertama di kawasan sini untuk kawasan resistance dan sini kawasan support. Okey. Sekejap zoom sikit. Tak nampak pula. 14292 14315. 14315 14292. Okey, saya akan markingkan 14295. Betul tak? 14295 kan? Oh, bukan. 14292. Okey. Dan satu lagi di 14315. 14315. Oh, dekat sangat ni. Yang atas ni resistance saya akan delete lah. Okey, saya akan tunggu breakout di sini. Resistance dia terlalu dekat. So saya akan ambil kawasan support sini. Okey. Apa beza tukar ke Renko dengan line chart? Bukankah lebih kurang ke cikgu? Sama dia. Dia tak sama tapi saya lebih selesa untuk menggunakan Renko chart untuk mencari level-level. Kalau kita tukar kepada level yang sini, line chart, okey, boleh juga. Kita ambil di bawah sini. Bawah sini, bucu sini, bucu sini. Di bucu-bucu situ. Kalau contohnya dalam banyak bucu sini, dekat mana yang kita nak pilih? Okey Aris boleh siapa nak gunakan line chart boleh. Saya lebih selesa menggunakan Renko chart. Itu saya punya kaedah. Okey, saya share apa saya punya kaedah. Okey, saya just ambil di Renko chart. Okey, dapat kawasan sini. Okey, apa yang nak buat adalah sehingga price breakout bawah sini, saya cari peluang untuk short. Okey, itu saja. Tunggu price lepas kawasan sini, saya cari peluang untuk short. Okey, boleh gunakan ADX untuk confirm breakout. Boleh. Boleh menggunakan ADX. Terpulang kepada apa style yang kita nak guna. Apa technical ataupun apa indikator yang kita guna. ADX pun cantik. Contoh, kalau kita nak masukkan ADX, boleh juga masukkan ADX. Di sini. Dah. Awal. Awal lah. Dah dekat awal-awal lagi dah. Kita dah cek peluang untuk ni di sini. Pertama sekali untuk Patrick hari apa ni? Hari ni hari apa? Hari Khamis. Hari Khamis kita dah cek peluang untuk short dia. Ataupun pada hari ini yang di sini. Okey, semasa dia crossing sini. Ni cerita ADX hari tu lah. Di sini. Okey, markingkan shadow dia. Kita cek peluang untuk sell. Okey, Patrick Lin. Markingkan shadow dia. Ingat, sell di bear candle dan buy di bull candle. So, apa yang kita buat adalah markingkan di bear candle yang mana kita nak tunggu untuk sell. Ni, di sini. Kalau kita menggunakan ADX. Dia lepas kita short. Itu je, mudah. Lepas tu urus. Yang urus tu kita kena firm. Okey? Jangan bertukar-tukar cara pengurusan. Kita ada beberapa kaedah untuk uruskan. So, kita gunakan. Untuk uruskan kita punya entry. Okey? Ini untuk GBP, JPY. Saya tunggu dia breakout, baru saya akan masuk.
Siapa yang menggunakan ADX, dia dah dapat masuk lebih awal. Okey. Kira nak sell dekat bear candle yang kedua ke? Kan sebab kita kena pastikan bear candle. Betul, memang kena tunggu candle tu close dulu Haris. Okey. Candle tu dah close, kita markingkan shadow dia, price lepas sell. Itu je, tak payah susah-susah. Okey Haris, macam ni contohnya, dia close kat bawah sini. Okey, kita markingkan lowest dia, tunggu price lepas sell. Yang penting kita tahu dekat mana stop loss kita dan dekat mana kita punya take profit. Kita punya target. Okey? Ada soalan lagi? Yang menarik hari ini adalah tu lah. GJ je lah. GBP, JPY. Itu yang menarik. Yang lain USD close pada hari ini. So tak berapa menarik. Euro GBP. Siapa ada Euro GBP pun menarik. So kita boleh lihat Euro GBP. Mana? Pertama kita lihat market type dahulu. Macam mana nak tunjukkan marking candle sebelum entry? Okey Okey, saya tunjuk yang ni Contoh Contoh kita nak entry. Ini candle apa ni? Warna merah, warna biru. Warna biru pula. Hijau. Hijau ni dah telan candle warna merah. Ini sebagai candle apa? Siapa boleh bagi tahu? Nama dia. Bullish apa? Okey? Engulfing ni sebagai bullish engulfing. So, macam mana kaedah dia? Kita markingkan, ingat buy di bull candle. So, kita akan markingkan di bull candle. The highest point ni. Okay, candle dah close. Siapa ni nama? Haris? Engulfing, betul, Dungat. Okay, Irwan, betul, engulfing. So, kita dah jumpa yang ini, kita markingkan the highest point. Okay, dah markingkan. Price lepas je, tak payah tunggu close. Price lepas je, tekan je buy. Okay, yang penting kita tahu dekat mana stop loss kita, dekat mana kita punya target. Okay, faham? Dapat Okay, sekarang kita nampak apa trend untuk Euro GBP. Tengah uptrend. So, apa yang kita buat adalah ini macam dah tak ada chance langsung ni. Okay, Euro GBP ni kalau kita ada chance lagi lah. Kita lihat kalau ada. Baru breakout. Sini 9026. Okay, 9026 tu kawasan yang kita tunggulah. Dia baru breakout tadi. 9010. Okay. So 1024. 24. Di kawasan sini. Betul tak? 24. Apa beza dia? 9024. Lain beza dia dengan tu. Dekat siapa ni? Dekat investing.com price dia. Current price sekarang dekat 9028. Yang dekat SM 9024. Okay. Sekarang kita markingkan dekat 9024 ni so price dah kat mana kawasan yang kita nak marking ni? Sini kot. Okay. Di kawasan sini. Tunggu close dahulu. Sini adalah satu kawasan resistant. Okay. Sini adalah satu kawasan yang resistant. Tunggu price close di atas sini, kita cek peluang untuk buy. Tetapi sebelum tu, ini sebab price dah bergerak jauh ni. Ini saya nak share tips sebelum penutup. Siapa tahu kita nak lihat average daily range macam mana? Siapa nak share? Okay. Siapa nak share? Macam mana kita nak lihat average daily range? 8982. Okay. Ada nak share? Amin share Amin. Macam mana Amin?
Tengok risk reward ratio, guna ATR. Okey, guna ATR di daily Okey, yang ini penutup sebelum kita masuk Zuli punya webinar. Apa yang kita nak buat adalah kita dah lihat ini price dah move ni. Jauh ni daripada sini open price daripada low sini sehingga hari ni dah berapa range dia dah berapa ni? Okey, kita lihat pergerakan dia dah 66 pip. Okey, sekarang kita masukkan ATR, average true range. Tekan oscillator, average true range. Okey, apply di mana? Di daily time frame. Okey, sekarang kita buka time frame daily, kita lihat berapa pergerakan biasa-biasanya untuk Euro GBP. Okey, kita nampak 50 pip. Sekarang dah melepasi paras normal. Dah tak normal, pergerakannya dah melebihi daripada kebiasaan. Adakah kita nak buy? Okey. Adakah kita nak buy? Tidak betul, tidak. Kita tak buy jika breakout ketika ini. Dan apa yang saya akan jangkakan, apa yang berlaku jangan buat benda yang ini. Jangan kita sell kat sini. Jangan sell. Sebab kita dah tengok dia dah melebihi biasa-biasa punya pergerakan. Janganlah duduk sell. Kita tunggu. Contoh kalau malam ni ada breakout, okey, ada breakout cantik. Tepat pukul 2 esok, waktu Euro open, kita buy di retracement. Di level ni kita buy. Okey? Kalau contohnya sekejap lagi dia breakout, kita tunggu pukul 2 esok baru kita masuk market. Okey, rakan-rakan, untuk Euro GBP, 2 petang esok baru kita try masuk market semula. Okey, waktu Euro open nanti. Okey, Amin, dapat Amin? Okey, guna ATR, masukkan ATR. Simple je. Ini sebagai kita siapa day trade, siapa short term trade, boleh gunakan. Siapa scalper, boleh gunakan ATR untuk kita lihat pergerakan biasa-biasa untuk pair tu. Biasa dia gerak berapa banyak. Daripada low ke high. Sekarang kita dah nampak 66 pip dah bergerak. Dah luar daripada normal. Okey? Faham dapat? Kemungkinan besar dia akan retrace dahulu. Esok baru dia breakout. Okey? Kalau esok breakout, kita tunggulah waktu session dia open bila. Itu lagi cantik. Euro session baru masuk. Jangan Euro GBP kita buy waktu Jepun, waktu Asia. Memanglah price tu ke kanan. Tak profit tak tak tu. Dia ke kanan dia. Okey? Kita nak dapat jawapan cepat. Jangan trade lambat-lambat, jangan leceh-leceh. Biar dapat jawapan cepat, salah ke betul. Okey rakan-rakan, itu dia share hari ni ada dua pertama GJ, yang kedua adalah Euro GBP. Tu try tengok kalau ada peluang, ada rezeki, bolehlah kita try tengok. Yang penting price action tu. Lihat price action. Jangan ikut insting. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Anep, ada? Dungat? Faizal? Faizal ATR. Okey. Okey, dah tak ada boleh masuk Zuli punya webinar hari ni, cerita intermarket. Alright. Terus letak ATR. Okey, Faizal Muhammad Nasir, terima kasih. Kita berjumpa lagi pada hari esok. Tajuk candlestick kita akan belajar price action. Okey. Rakan-rakan, jumpa lagi pada hari esok. Kita tutup kita punya sesi webinar kita dengan umum kitab pula. Dengan tasbih kifarah dan suratul as. Okey. Okey, terima kasih semua. Faizal, Riz, Amin. Okey, Anep, terima kasih banyak-banyak. Alright, slide saya akan masukkan. Patrick, okey, terima kasih. Kita berjumpa lagi esok. Okey, halal. Dah halal lah ilmu tu.